Definisi pandu arah dan orientering. Pandu arah dan orientering merupakan satu seni pandu arah bagi suatu kawasan dengan bantuan peta dan juga kompas. Aktiviti ini sering dilakukan oleh masyarakat yang gemar dengan aktiviti lasak. Bukan itu sahaja, aktiviti sukan ini dikategorikan sebagai satu sukan yang agak terkenal dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya dalam golongan orang muda. Menurut Monire Norozi, sukan orientering ialah aktiviti secara individu atau berkumpulan yang dijalankan di dalam hutan dengan menggunakan GPS, yaitu Global Positioning System, peta dan juga kompas. Seterusnya jenis orientering. Orientering terbagi kepada dua jenis, yaitu auto-orientering dan juga indo-orientering. Auto-orientering merupakan aktiviti yang dilakukan di luar bangunan seperti di hutan dan juga padang, manakala indo-orientering pula ialah aktiviti yang dilakukan di dalam bangunan seperti di gym, sekolah, dewan, dan juga bangunan yang bersaiz besar dan mempunyai pelbagai peringkat. Antara kedua jenis orientering ini, auto-orientering merupakan pilihan yang selalu dipilih oleh orang ramai. Konsep orientering. Orientering berasal dari perkataan Sweden yang membawa maksud melintasi medan tidak dikenali dengan bantuan peta dan kompas. Orientering merupakan satu rekreasi yang memalukan pesertanya mengemudikan dirinya sendiri atau berkumpulan sama ada berjalan atau berlari, menempuhi berbagai variasi bentuk muka bumi untuk tiba ke destinasi yang telah ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja kawasan yang luas, namun kebiasaannya di kawasan hutan. Di dalam pergerakan ke beberapa destinasi yang dikenali sebagai titik kawalan, peserta adalah bebas untuk memilih laluannya sendiri dengan berpandukan kompas dan peta. Cabaran fizikal dan mental orientering bukanlah bergantung sepenuhnya kepada keupayaan fizikal semata-mata. Namun, kemahiran membaca peta dan kompas juga merupakan elemen yang penting di dalam orientering, memandangkan peserta perlu menentukan laluan yang terbaik untuk dilalui. Oleh itu, ia memerlukan imbangan fizikal dan mental yang baik untuk melaksanakan aktiviti orientering. Matlamat utama orientering adalah untuk melewati ke semua titik kawalan dalam masa yang singkat. Selain itu, untuk mendedahkan peserta kepada alam semula jadi dan memberi kemahiran asas dalam menggunakan kompas orientering semasa melakukan aktiviti orientering. Masuk kepada kompas. Kompas merupakan alat navigasi bagi menentukan arah kedudukan dan bearing sesuatu tempat berdasarkan derajat tertentu. Kompas berfungsi untuk menentukan kedudukan semasa dan mengorientasi peta serta menentukan bearing sesuatu objek. Kompas terbagi kepada beberapa jenis, antaranya adalah kompas orientering, kompas marin, dan kompas tentera. Panduan dalam menggunakan kompas adalah menggunakan di permukaan yang rata, elakkan mengambil bearing di tempat yang mempunyai besi dan liter elektrik, pastikan kompas mempunyai jarum yang stabil ketika dipusing-pusing, dan memeriksa ketepatan kompas. Peta ialah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecilkan dengan skala tertentu. Jenis-jenis peta yang pertama adalah peta umum terbahagi kepada 3, peta topografi, peta topografi, dan peta geografi. Yang kedua adalah peta tematik. Yang pertama adalah peta penggunaan lahan, kedua adalah peta persebaran objek, yang ketiga adalah persembahan flora dan fauna. Dari segi fungsi peta adalah untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlibatkan ukuran, luas, jarak, dan arah sesuatu tempat di permukaan bumi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Dan dari segi cara menggunakan, yang pertama adalah mempelajari perbedaan mendasar di antara jenis-jenis peta. Yang kedua, menggunakan legenda untuk mengarahkan peta dengan benar. Yang ketiga, pelajari skala peta. Dan yang keempat adalah gunakan tanda kunci untuk mengidentifikasikan informasi penting. Inovasi idea kumpulan kami ialah Street View Virtual Orientering di Tanjung Malim, di mana aktiviti ini merupakan aktiviti secara atas talian atau online dalam memberi peluang untuk belajar mengenai pandu arah dan orientering dalam kehidupan seharian semasa musim pandemik COVID-19. Bahan yang diperlukan seperti komputer, telefon pintar dan juga peta virtual dan akses kepada internet. Manakala platform yang digunakan untuk aktiviti ini ialah Instant Map Street View. Penggunaan peta bagi aktiviti ini boleh diakses melalui pautan yang akan diberikan semasa aktiviti berlangsung. Peta ini dihasilkan melalui laman web OMAP yang boleh diakses dengan menaip www.omap.ch. Dan ini adalah contoh peta yang kami hasilkan, iaitu peta di kawasan Tanjung Malim. Terdapat 6 checkpoint yang perlu dilalui oleh para peserta dan setiap satu checkpoint mempunyai soalan-soalan tertentu yang perlu dijawab oleh para peserta. Faedah
Kaedah bermain pula ialah individu akan diberikan 5 peta betul yang telah ditandai dengan 3 kawasan atau checkpoint. Yang kedua, setelah peta telah dibuka dan 5 turun, individu hendaklah klik di tempat permulaan yang akan dibawa kepada Street View dan bernavigasi menggunakan peta dan Street View bagi mencari jawapan pada setiap checkpoint yang telah ditetapkan. Yang ketiga pula, individu sebaiknya mencetak atau menggunakan telepon pintar bagi mengakses dan membaca peta yang disediakan. Yang terakhir pula, individu akan diberikan 5 soalan berbentuk Google Form, iaitu soalan kuis berbentuk soalan objektif bagi setiap checkpoint. Bagi Google Form pula, soalan adalah berdasarkan checkpoint masing-masing, yaitu checkpoint dibahagikan kepada 2 bahagian, yaitu lelaki dan perempuan, di mana setiap checkpoint adalah berbeza. Rasional bagi inovasi IED yang dicadangkan dalam tajuk pandu arah dan orientering ialah program ini akan mendedahkan masyarakat, terutama sekali pelajar universiti terhadap pandu arah dan orientering. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan masyarakat, termasuklah pelajar universiti sendiri, tidak mempunyai pengetahuan tentang orientering. Inovasi IED yang cadangkan ini dapat memastikan masyarakat memperoleh pengalaman dalam bidang pandu arah dan orientering. Walaupun program ini hanya diadakan di atas talian bagi membendung penularan penyakit COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Program yang dijalankan ini juga dapat meningkatkan kemahiran membaca peta. Orientering memerlukan peserta untuk membaca peta dengan tepat bagi memudahkan mereka untuk menemukan checkpoint yang telah disediakan. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran membaca peta yang kemudian dapat memudahkan mereka semasa menyertai aktiviti-aktiviti lain. Sebagai contoh, aktiviti seperti perkemahan, mengembara, mendaki gunung, dan banyak lagi aktiviti yang memerlukan kemahiran membaca peta. Program yang dijalankan ini secara tidak langsung akan mendedahkan kepada para peserta berkaitan dengan kaedah atau cara yang betul berkaitan dengan penggunaan kompas dan pecah peta. Dan kemahiran bidang ini amatlah berguna kerana ia turut digunakan sebagai salah satu peralatan survival yang diperlukan jika peserta terlibat dalam sebarang kecemasan semasa melakukan aktiviti nyata. Dan penjelasan terhadap penggunaan yang betul dapat meningkatkan kecekapan peserta untuk menggunakannya dengan cekap. Terdapat 4 objektif pandu arah dan orientering. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemahiran membaca peta dan kompas. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kecerdasan fizikal dan mental. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan keyakinan diri. Keempat adalah untuk mewujudkan sikap kerjasama. Kesimpulannya, kemahiran pandu arah dan orientering ini berkait rapat dengan aktiviti kembara di hutan atau kawasan lain yang jauh dari orang ramai. Peralatan penting seperti peta dan kompas digunakan untuk mengelakkan daripada kejadian sesat. Dengan itu, setiap individu perlu mengetahui cara penggunaan yang betul tentang peta dan kompas itu. Oleh itu, tugasan ini menerangkan tentang ilmu peta dan kompas, dan ilmu ini boleh dikongsi kepada individu terdekat seperti ahli keluarga. Jelaslah bahwa kemahiran pandu arah dan orientering dapat menyelesaikan masalah sesat di dalam hutan.